Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good afternoon to all my beloved students. So today we move into our next lab, which is surface texture lab. We need to investigate the surface texture on this lab. Different manufacturing process will produce the different surface texture on the component. In general, the surface geometry can be categorized into three components, namely roughness, waviness, and form, which is curvature. What is roughness? Roughness refers to the surface unevenness that is inevitable during the machining process, which is usually caused by machining agent such as cutter, grid, and etc. Waviness refers to the texture part with overlap roughness. It shows a consistent, the undulated topographical characteristic. This occurrence is caused by the factors such as deflection on the machining or workpiece, vibration, strain in materials, and etc. Form geometry relates to the overall form of the surface. It is sometimes named as a form deviation or surface curvature that vary from the desired surface form. So on this lab, you need to check the surface texture by using the given instrument. Basically, the measurement surface geometry has two principal reasons. The first one is to predict the performance of the component. The second one to control the manufacturing process. The objective of the experiment is to measure the surface geometry with a surface texture instrument and also to perform the assessment method over roughness of surface finish. So guys, please follow this video until the end. Dr. Firdaus, Puan Hamidah, and Mr. Khalid will show step by step how to perform this experiment. Enjoy! Condition setting. Okey, di mana kita mula dengan pemilihan standard, international standard, di mana di sini ada beberapa pemilihan. Okey, contohnya ada GIS standard, Japanese International Standard, ada NSI, American National Standard, ISO, okey, ISO dan VDA. Jadi yang kita nak gunakan dahulu tadi, kita akan gunakan ISO lah dalam kes ni. Okey, kemudian pemilihan yang kedua adalah set profile. Okay. Set profile kita akan gunakan kaedah profile roughness saja dalam kaji ni. Okay. Kemudian di dalam parameter, sini kita set parameter mengikut uji kaji yang kita buat lah. Jadi dalam sini ada beberapa parameter kita buat, RA, RZ, RT, okay. Dan juga ada high spot count. Okay. High spot count right. Kemudian setelah kita set, kita pergi set ini, kita pergi kepada parameter pergi parameter dah. Lepas tu kita set filter, kita ambil filter nose dan juga kemudian kita set up dia punya meter cut off, simbol lambda ni. So ini adalah simbol meter cut off. Okey, meter cut off ni okey, dia bergantung pada proses pemilihan mesin lah. Jadi dalam kes ni, okey, oleh kerana kita buat milling, okey, dia ada 3 option di sini lah, 0.8, 2.5, 8 lah. Okey, untuk makluman, standard 0.8 ni adalah common standard, mana dia boleh comply semua type of machining lah, semua type of machining. Jadi dalam kes ni kita akan guna yang paling rendah 0.8 untuk milling. Lalu kita ambil 0.8 untuk pemilihan. Okey, bila kita dah
Ni kita pergi bahagian measurement. Okey. Kita turunkan kita punya stylus. Okey. Okey, sehingga mata tip stylus tu berkedudukan rata mesti berkedudukan sequence tegak 90 darjah lah. Okey, dengan kita melihat di sini. Jadi kalau kita lihat di awal tu si stylus ni merah. Okey, di mana belum ada penyentuhan, tapi bila kita dah sentuh dia akan berubah menjadi warna biru di mana si stylus tu dah mula menyentuh. Jadi seterusnya kita akan buat ujian laluan. Jadi kita akan buat ujian laluan di ni. Dan kita kena pastikan meja ni mesti berkeadaan rata lah sebelum kita buat pengukuran. Jadi cara ni bila kita dah ni kita set tekan start dan kita lihat pergerakannya lah. Okay, kalau pergerakan mata itu sekata, okey, ini menunjukkan permukaan benda kerja ni adalah sekata. Okey, jadi kalau kita lihat di sini oleh kerana dia sekata, maksudnya result ni kita boleh ambil lah. Okey, kalau tak sekata, kita kena buat pelarasan di atas table ni lah. Di table ni ada satu knob untuk pelarasan ketinggian leveling. Buat pelarasan leveling. Okey. Okey. Itu untuk jadi inilah result untuk RA kita dapatlah dalam uji kaji ni Itu je. Okey. Di sini kita ada graf di mana result diperolehi daripada mesin. Dalam eksperimen ni kita akan membuat assessment method untuk membuat graf ni graf daripada analisis yang keluar daripada mesin. Okey, jadi bahan dia persediaan kita kata result graph, okey, daripada mesin. Lepas tu kita gunakan pensel, pembaris dan juga planning meter kita ni. Okey, planning meter kita. Okey, ni adalah planning meter. Okey, sebelum kita mula uji kaji, okey, graf ni perlulah bila kita buat penampalan lah di graf ni. Okey, pastikan kita grafnya perlu rata. Okey, planning meter ni dia ada cara penggunaannya. Okey, kalau lihat planning meter ni, okey, dia ada roller, dia ada scope. Dan di tengah scope tu ada tanda pusat di situ. Okey, ada target lah. Okey, target ni digunakan untuk tracing, untuk tracing the graph. Ni untuk tracing the graph. Okey, dan cara tracing dia tu perlu arah jam. Okey, ikut arah jam, ikut arah jam. Okey. Jadi ada dua keadaan. Okey, katalah graf di atas. Okey, graf ni asalnya tak ada line. Jadi garisan yang ada di sini adalah sebenarnya adalah garisan anggapan. Ini adalah garisan anggapan. Jadi jika ini perlukan garisan sebenar, perlukan dapatkan garisan sebenar. Okey. Jadi katalah untuk graf di atas kita gunakan parameter, pergerakannya kena bergerak secara clockwise direction. Contohnya dia mula di titik S0 Y0. Okey, bergerak ke atas. Okey, move sampai kita patah balik ke titik permulaan sebenarnya. Ini baru dia panggil upper graph lah. Graph 1 A1. Dan kalau graf tu berada di bawah, okey, cara dia kita akan mula pada satu titik di garisan X. Di garisan X.
dan masih bergerak secara clockwise direction untuk mendapatkan dia punya keluasan graf bawah. Itu cara pergerakan dia. Okey, jadi ini adalah graf. Okey, untuk menjalankan jadi kita letak dulu starting point. Okey, kemudian kita pun mula mengukur. Jadi tekan button start. Okey, pastikan roller sebelum mula berkeadaan lurus. Okey, dan kita tekan button start dan hanya gunakan satu tangan saja untuk melaras, buat pergerakan seperti gini. Okey, dan inilah satu result lah kita dapat. Contoh sini 3.7 bacaannya. Okey, kita tekan button hold lah. Kita tekan button hold untuk ambil bacaan. Jadi bila kita tekan button hold dia akan jadi 3.8. Jadi kita kena tekan button hold supaya bacaan tu tak berubah. Okey. Stop. Membuat ujian. Okey, mengikut arahan pada soalan 5.1 di mana dia minta kita determine the roughness average RA. Jadi langkah pertamanya, okey, kita akan bagi 5 bahagian. Okey, pada graf ni. Untuk makluman, panjang graf ni asalnya 25 cm. Okey, panjangnya 25 cm. Panjangnya lebih 25 cm. Okey, jadi kita akan, bila kita bagi pada 5 bahagian, maksudnya satu bahagian akan jadi 5 cm. Jadi 5 cm ni sebenarnya bersamaan jarak 10 kotak kecil ni saja. Jadi kita kira kotak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, ni adalah bahagian pertama, satu cut off. Okey, jadi yang seterusnya anda diminta buat untuk yang 5 cut off. Sambung dengan membuat cut off dahulu. Okey, kita kena buat 5 cut off di mana panjang graf ni 25 cm. So satu ini adalah 5 cm bersamaan 10 kotak kecil. Okey, jadi langkah pertama kita buat tanda untuk upper graph dan lower graph bagi setiap cut off. Ada berapa bilangan upper graph kita akan labelkan sebagai area Q. Contoh di cut off 1, di sini ada 2 area. P1, P2. Manakala untuk lower graph dalam cut 1 ada satu area dalam kes ni. Ini dikenali sebagai area Q. Okey, jadi kalau cut off 2, kita tengok ni ada lagi area baru. Di sini ada macam inilah. Jadi awak dapatkan untuk area yang seterusnya untuk cut off 2, 3 dan so on. Okey, jadi yang ni semua perlu diukur menggunakan perimeter seperti cara yang diterangkan tadi. Jadi kalau upper graph, okey, kita letak position dulu. Okey, kita tekan start. Kita on dulu. Okey, kita
set dulu 0 unit, pastikan unitnya dalam centimeter square. Okey, tiada hole. Okey, bila kita tekan start dia akan set 0 lah. Okey, jadi untuk upper graph bergerak secara clockwise area di langkah ni. Okey, ikut urutan graf tu lah. Lingkaran luar. Okey. Dan ambil bacaan. Jadi bacaan ni adalah 3 dan tekan button hold untuk bacaan ni. Okey, kita dapat edit di sini 4.1. Kita mula daripada satu point di garisan X. Okey, kemudian kita tekan start dan pergerakannya secara clockwise direction. Jadi kita bergerak terus. Okey, lepas turun. Dan balik ke starting point. Okey, ni lepas tu tekan button hold untuk ambil bacaan. Tekan Z yang dipulih daripada kiraan dan kita anjakkan ke atas kerana bacaan ni kita dapat bacaan positif. Kalau bacaan negatif dia arah ke bawah. Jadi arahnya ke atas. Ini ketinggian Z yang dipulih daripada bacaan dan kemudian kita buat garisan center line average, center average. Jadi ini adalah dipanggil center line average ataupun CLA, ataupun dipanggil CLA. CLA. Okay. Ini langkah seterusnya. Bila kita ada datum baru, okay, formula untuk cari RA ialah area R campur S. Jadi R adalah area yang baru ni, area yang terbentuk di atas garisan Z ni. Okay, jadi kita cuba lorek. Contoh di kawasan 1 ni saya cuba bagi contoh area yang ditemui. Untuk area R1 dan di sini pun ada juga sikit di kecil sini. Untuk area kedua R2. Untuk yang bawah ni kita labelkan sebagai S. Jadi ni area yang baru untuk S. Okey, jadi S yang ada sini ni kita label dulu sebagai S1. Jadi langkah seterusnya adalah mengukur kembali semua area upper dan lower menggunakan perimeter. Jadi kita akan macam sini, kita akan base pada Z, area Z ni, nilai Z tadi. So kita position on, pastikan unit ni adalah centimeter square. Bila kita tekan start, dia akan reset kosong. Okey, masa tu kita dah boleh ukur bahagian R1. Okey, seperti ini. Ini adalah area R1. Okey, ambil bacaan, tekan hold dulu untuk ambil bacaan. Ini bacaan untuk R1. Kemudian R2 di sini, R2. Contoh di sini ada R2 di kat R1 di sini. Okey. Start position, tekan start. Okey, kita mengukur 3 segi ni, yang kecil ni. Dan patah balik. Ini adalah bacaan untuk area R. 0.1 cm square kita dapat di sini. Untuk sini. Okey, tekan button hold. Okey. Okey, sekarang ni nak ukur area S lah, S. Okay, ni S sama di sini. Okay, kita angkat dia point di sini. Okay. Kemudian tekan button start. Okay, terus. Okay, ini langkah kerja macam mana nak dapat area S1 sampai kita starting point balik.
Ini adalah bacaan ni, kita dapat tu whole, kita dapat lagi sini 1.8. Ini contoh lah untuk eksperimen RA, ukuran RA. R dan S pun kita akan masuk dalam table dan masukkan dalam formula formula yang diberilah, formula R RA bersama total area R campur total area S bagi dengan L. C adalah convert unit, okey, daripada cm kepada micron. Jadi kita kena convert lah berapa cm kepada micron. M adalah manipulation, dia ambil daripada graf, scale graph yang digunakan di sini. Kita graf ni telah di expandkan, pembesarannya sebanyak 20,000. So kita kena bagi balik dengan magnify dia untuk dapat scale asal dia. Okey, jadi kita akan dapat result RA ni nanti terus dalam unit micron, keluar seperti dalam processor. Okay, untuk 5.2, okey, ini adalah unit simbol surface. Di mana dalam simbol surface ni ada beberapa information lah, milling, yes, di sini adalah di upper graph ni, upper line ni adalah proses iaitu milling. Lepas tu di bawah ni adalah cut off yang kita pilih tadi di machine tadi, cut off kita gunakan 0.8. Okey, di atas tiga segi ni, ini adalah tolerance RA, di mana untuk minimum dan maksimum. Okey, jadi ini minimumnya 0.5, maksimum 0.75. Jadi awak rujuk pada result yang awak boleh lah untuk menjawab soalan 5.2. Okey, yang ni adalah teknik kita ukur secara perpendicular, ukur secara melintang tadi. Okey, so ini untuk soalan 5.3. Untuk soalan 5.3 sila lihat itu surat 3. Okey, ini adalah contoh figure 4 ni adalah untuk rujukan soalan 5.3. Kemudian untuk soalan 5.4 sila rujuk figure 5 di sini, buku surat 4 figure 5. Untuk soalan 5.4, untuk soalan 5.5 sila rujuk figure 6 di buku surat 5. Ini contoh penyelesaiannya. Okey, cuma saya lupa dekat 5.3 ni. Okay, I hope all students understand the procedure how to perform this experiment. So I also hope that you can complete the lab report by the time given. Please submit your report by using e-learning. Thank you. Bye-bye.